Assalamualaikum. Cikgu akan terangkan jawapan untuk tutorial yang kedua. Okey, soalan yang awak dah jawab hari tu. Yang ni awak dah buat hari tu masa minggu lepas. Okey, so minggu ni cikgu terangkan dua ni saja. Okey, soalan dia kumpulan yang sama menunjukkan sifat kimia yang sama kerana apa? Okey, ingat cikgu bagi tahu hari tu yang setiap kumpulan, okey, unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama dia akan mempunyai sifat kimia yang sama. Dan macam mana dia kategorikan kepada kumpulan tersebut? Contohnya kenapa unsur-unsur tu berada dalam kumpulan satu? Okey, ingat kumpulan kita rujuk pada electron valence dia. Jadi electron valence kat belakang tu, okey, elektron yang berada di peta letak akhir menunjukkan kumpulan dia. Jadi kumpulan yang sama automatik sifat kimia yang sama kerana dia mempunyai electron valence yang sama. So ini jawapan dia, electron valence. Okey, berbeza pula dengan nombor kala. Okey, nombor kala ditunjukkan oleh petala. Okey, petala atom. Contoh 2.8.1. So ini menunjukkan berapa petala. So 1 petala, 2 petala, 3 petala. So bila 3 petala menunjukkan kala dia adalah kala 3. So kat sini adalah bilangan petala atom. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, okey, yang awak dah buat sikit sebenarnya, cikgu dah bincang masa Google Meet. Okay, tapi cikgu terangkan lagi sekali lah. Okey, bila nak buat susunan elektron, kita mesti merujuk kepada nombor proton yang berada di bawah. Okey, nombor atas ni adalah nukleon. So nukleon dia tak membawa maksud nombor bilangan elektron. Yang membawa maksud bilangan elektron adalah nombor yang berada di bawah. Okey, kerana bawah ni merujuk kepada nombor proton. Jadi bila proton mesti sama dengan bilangan elektron. Okey, so kita rujuk pada nombor di sinilah. So hidrogen H 1, elektron dia mesti 1. So tak boleh nak susun sebab memang elektron hidrogen hanya 1. Jadi susunannya memang 1 je lah. Okay, elektron valence, elektron yang berada di petala paling akhir. So ni memang petala paling akhir lah. Petala awal, petala akhir pun dia. Sebab dia hanya ada satu petala. So kita ambil satu. Kumpulan kita rujuk pada elektron valence. Bilangan petala, okay, kat sini adalah petala 1. Okey, dan kala dia automatik kita rujuk pada bilangan petala. So 1, 1. So semua hidrogen adalah 1. Kalau helium pula, helium bilangan proton dia adalah 2. Okey. Okey. Susunan elektron dia adalah 2. Sebab petala pertama maksimum adalah 2. Okey, so memang kalau 2 kita letak di petala pertama sahaja. Okey, elektron valence kita rujuk pada petala yang ada dekat sini. Hanya ada satu petala bermaksud elektron valence dia kita ambil saja petala di sini. Kumpulan pula berbeza, kita tak ikut elektron valence. Okey, untuk helium memang kita akan ikut sebab helium ni di special case. Cikgu akan bincangkan pada bab yang ketiga. Okey, kumpulan helium adalah kumpulan 18. Okey, dia satu je unsur yang pelik sikit. Okey, bilangan petala 1 sebab dia ada satu petala di sini. Okey, dan kala adalah 1. Dia refer pada bilangan petala. Okey, untuk lithium 7, 3. 3 adalah bilangan proton. Okey, so elektron dia pun adalah 3 lah. Jadi kita nak susun, kita penuhkan dulu di petala pertama 2. Okey, so ada balance lagi sebab dia 3 tadi. So 1 kita letakkan di petala yang kedua, 2.1. Elektron valence kita kena tengok petala yang paling akhir. Jangan ambil 2, kita ambil petala yang last adalah 1. Kumpulan 1, petala 2. Okey, so ada 1 petala, 2 petala dan kala dia automatik. Kalau petala 2, kala pun adalah 2. Boron bawah ni adalah 5. So 2.3, elektron valence dia adalah 3. Ni 3. Kumpulan kenapa 13? Sebab bila elektron valence 3 dan ke atas kita perlu tambah 10. Jadi 13. Okey, bilangan petala ada 2 di sini. Okey, kala dia adalah 2. Okey, kemudian C, carbon 12, 6. Okay, sambil cikgu bincang sambil tengok nota ya. Okey, 2.4, elektron valence dia ambil yang last ni 4. Kumpulan sebab dia 3 dan ke atas, so 14. Petala ada 2, kala 2. Nitrogen 2.5 sebab dia 7. 5 elektron valence. Kumpulan 15, petala 2, kala 2. Okey, 2.6 untuk oksigen sebab dia 8. 6, 16, 22. Fluorine sebab dia adalah 9, so 2.7. 7, 17, 22. Okey, neon 10 jadi 2.8. So kat sini awak nampak untuk neon
petala pertama penuh, petala kedua pun dah penuh. Jadi katakanlah neon ni terlebih 1 elektron lagi, awak kena pindahkan ke petala yang ketiga. Okey. Kalau neon terlebih lah. Tapi neon ngam-ngam 10 kan. Okey, elektron valence 8/18 kala 2, petala 2 kala 2. Okey, untuk magnesium dia lebih sebab dia 12. Jadi dia melibatkan 3 petala sekarang. 2.8.2. Okey, petala pertama penuh, petala kedua penuh, petala ketiga, okey, dia ada 2 elektron. Elektron valence kita ambil di petala yang last, iaitu petala yang ketiga. Okey, kumpulan dia adalah kumpulan 2, tak perlu tambah 10. Petala dia ada 3 sekarang, petala 1, petala 2, petala 3 dan kala dia adalah 3. Okey, itu untuk soalan nombor 2. Okey, seterusnya adalah soalan nombor 3. Okey, nombor 3 dia ada bagi jadual bekalan tidak lengkap. Okey, jadi di sini dia tanya, okay, soalan dah siap. Okey, soalan yang lukiskan struktur atom. Okey, so kalau dia suruh lukis struktur atom, bermaksud awak kena tahu yang pertama adalah apakah bilangan elektron bagi unsur tersebut. Kalau tak ada bilangan elektron, kita tak cari dia punya bilangan proton. Okey, so daripada bilangan proton dululah kita boleh tentukan berapakah elektron bagi unsur tersebut. Okey, so di sini dia dah bagi jadual, bermaksud kita boleh tahu berapakah nombor proton ataupun bilangan proton bagi unsur tersebut. So dia nak D tadi kan. So bila D, kita start daripada sinilah nak tahu bilangan proton dia. 1, okey, seperti yang cikgu ajar sebelum ni, 1. Okey, lompat di sini 2. Okey, patah balik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patah balik 11. So D nombor proton dia adalah 11. Okey. Nombor proton dia adalah 11. Okey. So kalau 11 nak buat susunan elektron, kalau cikgu lagi suka buat dulu dia punya susunan macam ni. So kita susun siap-siap 2.8.1. Petala pertama mesti 2, petala kedua mesti 8 dan petala ketiga maksimum dia 8. Okey, tapi sini tak cukup maksimum lah. Jadi kita letakkan satu balance ni daripada 11 ni kepada petala yang ketiga. Okey, kemudian kita buat D. Okey, D tulis D sahaja dan buat bulat. Bulat yang first ni merujuk pada dia punya nukleus. Okey, nukleus di sini. Okey, kemudian petala pertama. Buat petala pertama. Okey, masukkan 2 elektron. Buat petala kedua, masukkan 8 elektron. Dan petala ketiga, masukkan 1 elektron. Cikgu letak 1 elektron di sini. Nak letak sebelah mana pun tak ada masalah. Bawah boleh, di sini boleh, atas pun boleh. So, 2, 8, 1. Okey, so E pula. E kita tengok kat sini. Kalau kat sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan E adalah 19. Okey, so 19. Okey, yang ni cikgu punya comot sikit. So susunan dia adalah 2.8.8.1. Kenapa sampai 4 petala? Sebab dia nombor proton ni banyak, 19. So petala pertama penuh, petala kedua penuh, petala ketiga pun dah penuh. Jadi petala keempat adalah 1 elektron sahaja. So total 2 campur 8 campur 8 campur 1 kita akan dapat 19. So jangan buat 2, 8, 9. Ada satu je cikgu tak boleh. Maksimum mesti 8 Okey, so dia melibatkan 4 petala lah. So boleh buat 4 petala. Okey, petala pertama, petala kedua, petala ketiga dan petala keempat. Okey, seterusnya D. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron 284. Okey, yang ni dibagi konfigurasi sahaja dan disuruh tentukan di manakah kedudukan unsur X dalam jadual berkala. Okey, di sini ada 2 cara. Okey, cara yang pertama ialah awak campur je 2 campur 8 campur 4. Kenapa awak perlu campurkan? Sebab kita campur, kita nak dapatkan jumlah bilangan elektron dia. So kalau 2 campur 8 campur 4, total dia adalah 14. So kalau 14 elektron, bermaksud proton dia pun mesti 14 kan? So kalau proton dia 14, so kita boleh tentukanlah di sini. Proton dia. Okey, 1, 2, 2, kita kira sampai 14. So bila kita kira, kita akan dapat 14 dia adalah di sini. Okey, 1, 2, cikgu tunjuk satu lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 11, 12, 13, 14. So, 14 adalah di sini. So, kita tandakan dengan X. Bermaksud unsur X kedudukannya adalah di sini. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, okay, mungkin kawan awak ada yang buat macam ni. Daripada 284, kita boleh tahu dia punya kumpulan berapa, dia punya kala berapa. So, 284, electron valence dia adalah 4. So, bila 4, bermaksud dia lebih daripada dia 3 dan ke atas kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita tambah dengan 10. So, dia adalah kumpulan 14. Kala dia kala berapa? 1, 2, 3. Dia adalah kala 3. Okey, so daripada sini. Okey, so daripada sini kita boleh cari dia punya kedudukan dia. Okey, kumpulan 14 mana? Okey, kita tahu ni kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, sampai sini adalah kumpulan 12,
13, 14. Maksudnya dia berada di kumpulan sini, 14. Kala dia pula adalah kala 3 tadi kan. Kala 1, kala 2, okey, kala 3. So kala 3 di sini, kumpulan 14 di sini, bermaksud X adalah di sini. Okey, so terpulanglah cara mana yang awak rasa senang. Okey, itu adalah cara je lah, 2 cara. Okey, kemudian namakan unsur yang wujud sebagai gas pada suhu bilik. Maksudnya pada suhu bilik dia dalam keadaan gas. Okey, mesti awak boleh awak terbayangkan oksigen. Okey, oksigen berada dalam keadaan gas pada suhu bilik, tetapi mungkin awak lupa mana pula oksigen dekat sini. Okey, jadi susah. Okey, sebenarnya oksigen tu adalah L. L adalah oksigen. So jawapan L betul. Tetapi cara senang adalah awak hanya ambil sahaja unsur yang berada di kumpulan 18. Sebab kita tahu 18 ni nama dia adalah gas lengai ataupun gas adi ataupun gas nadir. So semua yang berada di kumpulan 18 ni tak payah fikir-fikir dah, memang wujud dalam keadaan gas pada suhu bilik. So jawapan dia kita boleh ambil lah terus J di sini. So tak perlulah awak fikir neon ke argon ke, tak perlu. Awak terus sahaja ambil J. Okey? J. So kalau kita tengok kat sini J tu apa sebenarnya? Boleh juga awak nak letak nama apa? Dia punya nama betul dia. So J di sini adalah argon. KAR. Okey. So nak tulis argon boleh. Awak nak tulis J sahaja pun boleh. Okey? Sebab sebenarnya soalan ni di refer pada rajah 1. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Okey. Okey, yang ini kan. Okey, soalan yang ni, nyatakan kumpulan bagi unsur Z dalam jadual berkala, terangkan jawapan anda. So Z ni awak tengok kat sini adalah 2311. Okey, 2311. Okey, cikgu fokuskan. Okey, 2311. So, kita tengok pada nombor yang di bawah, ingat kan? Nombor di bawah 11. Okey, 11 ni adalah nombor proton. Jadi, kita buat susunan dia siap-siap. 2, 8, 1. Kan? Okey. So, di sini kita boleh tahulah dia kumpulan berapa. So, kumpulan Z adalah bila satu elektron valence, bermaksud dia adalah kumpulan apa kelas? Dia adalah kumpulan 1. Kenapa? Terangkan. Ingat keyword dia. Nak tahu kumpulan, kena tengok elektron valence 1 di sini. Jadi, kerana mempunyai kerana mempunyai apa? Kumpulan 1 kerana mempunyai elektron valence 1. So, ni adalah jawapan dia. Bila tanya kumpulan saja, kita rujuk pada elektron valence. Okey, seterusnya. Nyatakan, ini dah jawab kan? Nyatakan masuk kala, ini adalah baris yang menegak. Okey, nyatakan kala bagi unsur Y. Okey, dia nak unsur Y pula. Nak tahu kumpulan, nak tahu kala, susunan elektron, wajib buat dulu. So, 6 di sini bermaksud 2.4. Bukan 2.6, 2.4. Total dia adalah 6. So, bila 4, dia kumpulan 14. Okey, dia kala berapa? So, kala 1, kala 2. So, ada 2 petala kat sini kan? 1 petala, 2 petala. So, kala dia adalah kala 2. Terangkan jawapan. Kenapa? So, bila kala, maksudnya dia tengok pada petala. Kerana mempunyai kerana mempunyai 2 petala. Okey, soalan pasal kala, refer ataupun kita rujuk pada petala. Nyatakan unsur yang berada pada kala yang sama. Kala yang sama maksudnya kita kena buat daripada W, X, Y dengan Z. Okey, kita buat W dulu. So, susunan dia 13 kan? Bawah 283. So, X adalah 287. So, yang mana? Sama. So, kat sini kala dia berapa? Dia ada 3 petala, yang ni pun 3 petala, yang ni ada 2 petala, yang ni 3 petala. So, yang berada pada kala yang sama, maksudnya tengok kat sini, Y je yang pelik sikit. Dia ada 2 je petala, yang lain semua 3 petala. Jadi, unsur yang mempunyai kala yang sama adalah W,
X dan Z. Sebab tiga-tiga ni, W, X dan Z ni ada 3 petala semua sekali. 1, 2, 3 petala. 1, 2, 3 petala. 1, 2, 3 petala. Yang Y sahaja 1, 2 petala. Jadi Y ni lain sikit. So jawapannya adalah W, X dan Z. Cikgu tengok yang ni ramai yang salah. Okey, dan terangkan jawapan. Kerana sama juga bila ditanya pasal kala, kita kena bagi jawapan merujuk kepada petala. Kerana mempunyai 3 petala. Okey. Okey, ni jawapan dia untuk muka surat 29. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Okey, betul atau salah kan? Okey. Kita terus pada G. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama berada dalam kumpulan yang sama. Okey, ni betul. Elektron valence merujuk pada kumpulan. Unsur yang berada pada kumpulan 2 mempunyai 2 petala. Yang ni salah sebab dia kata kalau kumpulan dirujuk pada petala. Salah lah. Sepatutnya pada kumpulan 2 mempunyai 2 elektron valence. Ataupun unsur yang berada pada kala 2 mempunyai 2 petala. So hubungan dia ni salah. Kumpulan kita tak boleh kaitkan kumpulan dengan petala. So jawapan ni salah. Unsur litium dan natrium berada pada kumpulan 1 kerana mempunyai bilangan elektron valence 1. Ini betul. Sebab kumpulan dikaitkan dengan elektron valence. So betul. Unsur yang mempunyai konfigurasi elektron 288 berada pada kala 3 dan kumpulan 18. Kala dah betul. Kala 1, kala 2, kala 3. Tapi kumpulan dia bukan kumpulan 8. Bila 8 ini bermaksud dia lebih pada 3, kumpulan dia adalah 18. Bukan kumpulan 8. So salah. Okey. Konfigurasi elektron adalah merujuk kepada bilangan neutron. So kat sini salah. Kalau konfigurasi elektron bermaksud kita rujuk kepada bilangan elektron. Okey, so ni salah. Okey, kemudian bilangan elektron yang dapat memenuhi petala pertama bagi suatu atom adalah 2. So yang ni betul. Okey, maksimum petala pertama adalah 2. Dan last sekali, unsur mempunyai konfigurasi elektron 287 merupakan kumpulan halogen dalam jadual berkala. So kalau 7 elektron valence bermaksud dia adalah kumpulan 17. So nama-nama dia cikgu dah terangkan masa minggu lepas. Kumpulan 17 adalah kumpulan halogen. Okey, nama kumpulan 17 adalah halogen. So betul. Okey, ingat kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi. Okey, kumpulan 17 adalah halogen. So jawapan dia adalah betul. Okey. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey, soalan terakhir. Okey, lengkapkan jadual 2. Unsur S konfigurasi elektron 2.7, T 2.8.2. So kumpulan berapa? So kumpulan kita tengok pada elektron valence dia 7. So kalau 7, okey, disebabkan 7 ni adalah 3 dan ke atas. Okey, 3 dan ke atas kita mesti tambah 10. Jadi kumpulan dia adalah 17. Okay, ingat 3 ke atas mesti tambah 10. Okey, 282 kita tak perlu. So kita tengok 2, jadi automatik dia adalah kumpulan 2. Okey, seterusnya D. Unsur U mempunyai konfigurasi elektron 2.1, unsur V 283. Tandakan kedudukan U dan V dalam jadual berkala. Okey, dia dah bagi jadual berkala kat sini. Okey, kat sini dah bagi. So, kita tengok satu-satu. Okey, kalau U 2.1. Okey, so cara dia ada 2 cara tadi. Okey, 2 campur 1, 3. So, kalau 3 bermaksud kita tengok kat sini. 1, 2, 3. So kedudukan dia adalah, okey, kedudukan dia di sinilah. Okey, U. Okey, sebab dia ada 3 proton, bilangan proton dia 3. So kita letakkan di sinilah. Okey, ataupun kita guna cara yang kedua. Okey, unsur V, kita tengok V 2.8.3. Okey, so kat sini awak boleh campur 3. 2 campur 8 campur 3, 13. Jadi so boleh kira kat sini sampailah awak dapat nombor proton 13. Ataupun kita tengok dia kumpulan berapa. Okey, so 283 maksudnya dia adalah kumpulan 3 kat sini kan. So maksudnya dia adalah kumpulan 13.
Okey, dia kalah 1, kalah 2, kalah 3. Dia kalah 3. Okey, so kat sini baru kita tandakan. Okey. Kumpulan 13 mana? Kat sini kumpulan 13 kan? 13 kalah 3. So kalah 1, kalah 2, kalah 3. Okey, so kat sini. Ini adalah V dia. Okey. Okey, U di sini, V di sini. Okey, ataupun kalau nak buat cara yang biasa pun boleh. Awak campur je. So bila total dia adalah 13, okey awak kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So sama juga cara je. Okey, so ni adalah jawapan untuk tutorial 2. Itu sahaja kelas.